Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah berkhabar semua. InsyaAllah pada petang ni tuan-puan, bila saya live ni, live dan rakaman, pasti ada soalan-soalan daripada follower, sahabat-sahabat dan juga ahli tariah saya sendiri. Dan menariknya soalan ni tadi saya dihantar, dititipkan sebuah video pendek, iaitu video berkaitan ayam dan babi, ayam dan khinzir sekandang, dan ditanya apakah hukumnya. Jadi alhamdulillah, insya-Allah saya akan jawab agar memberikan sedikit penjelasan tentang kecerdikan kita dalam fiqh. Insya-Allah memudahkan urusan ibadah kita, merapatkan diri kita, khalwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala mengikut cara kekasihnya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suka saya mulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا معلم إبراهيم حكمة وعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat baginda dan yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Isu ini hadirin hadirat muslimin muslimat berahmati Allah sekalian telah dibincangkan oleh para fuqaha kita, fuqaha Islam, dan ia termasuk di bawah bab yakni haiwan jalalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah 'anil jalalati wal ba'niha. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan haiwan jalalah, yakni al jalalati wal ba'niha, dan susunya. Menurut Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, haiwan jalalah ini muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian bermaksud haiwan yang memakan najis, sama ada ianya unta, lembu atau ayam yang dagingnya berbau najis. Hukum memakannya muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian ialah makruh. Isunya ialah sama ada daging tersebut berubah bau, warna dan rasa. Jika tidak, maka ia harus dan tidak makruh. Ini boleh dirujuk di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Mu'azzab. Dan Imam Syafi'i sebelumnya pula menegaskan bahawanya haram memakan haiwan jalalah sebelum, sehingga dikuarantinkan terlebih dahulu haiwan-haiwan yang saya sebutkan tadi, ayam, daging, lembu, unta, yang jalalah yang memakan najis perlu dikuarantin. Ini adalah pendapat sebelumnya, sebelum yang dikatakan makruh tadi, atau dipanggil ni kaedah, dikuarantinkan dalam beberapa tempoh
Sepatutnya soalan ini lebih layak ataupun lebih afdal dijawab oleh isteri saya, kerana isteri saya adalah penolong pegawai di hab halal, di Jakim. Dia bab halal haram, bab makanan ni memang tugas dia. Memang antara peranan dan tanggungjawab dia memastikan umat Islam di Malaysia ini memakan, meminum keperluannya daripada sumber halal. Tak apa, saya pun pernah ada rujuk dia tadi, ada tanya satu dua perkara dan saya kongsikan kepada muslimin muslimat. InsyaAllah kita sambung semula. Dia perlu kuarantin haiwan-haiwan ini yang makan jalalah. Jalalah ni tuan makan kotoran, sama ada najis babi, najis ulat, ulat bangkai. Ulat tu makan bangkai, walaupun bangkai itu babi atau anjing. Ayam ni suka memakan cacing, dan cacing itu tidak mudaratkan kepada ayam itu jika ayam itu disembelih mengikut syarak dan dimakan oleh orang Islam. Dianya tidak haram, dia hanya jatuh makruh sahaja. Dan ada pula yang diharuskan. Waktu bila diharuskan, bila ia tidak ada mudarat pada ayam itu tadi. Walaupun diketahui ayam tu tak makan apa, dia tak makan gandum, dia tak makan makanan selain pada najis, dan ianya tidak mengubah warna daging dan rasa daging ayam itu tadi, hukumnya harus. Dia tak ada haram. Jadi jangan kita mudah terkeliru bila kita lihat binatang khinzir dan anjing ini, al-kalb wal khinzir, bersekedudukan dengan haiwan-haiwan makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam yang disembelih mengikut hukum syarak. Jangan kita rasa panik, rasa ragu. Tapi bagus kepada ahli qaryah saya ni, dia bertanya soalan ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan soalannya orang yang bertanya ni banyak pahalanya daripada orang yang menjawab. Saya menjawab ni pahalanya kurang, tetapi orang yang bertanya tadi pahalanya tidak henti-henti, kerana dia memudahkan orang lain, urusan umat Islam lain akan keraguan tentang isu perkara ini. Jadi alhamdulillah, kita teruskan lagi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi fatwa Imam Syafi'i ini sebenarnya kita lihat senada, sama seiring dengan fatwa Imam Nawawi yang saya kongsikan tadi. Di mana i'lah ni sifat pengharaman haiwan jalalah ni kerana ia mengubah bau dan rasa daging tersebut. Dan satu ketika, tak silap saya, pernah mufti kerajaan Brunei Darussalam dalam fatwanya yang bertajuk, tak silap saya, makan ikan yang diberi makan najis. Saya itu boleh pergi di website Jabatan Agama Islam Brunei. Dan kalau saya tak silap, saya ingat lagi yang dikatakan oleh mufti kerajaan Brunei itu, dia kata hukum memakan haiwan jalalah adalah makruh apabila daging dan ususnya berbau seperti bau najis. Walaupun berbau najis, ikan tadi, bukan kata ikan lah, ayam ke, berbau ke, berbau najis yang dimakan tu tadi, dan rasanya hanya makruh saja hukumnya makan. Makruh, dia bukan makruh tahrim, dia tanzih, yang tak berdosa. Kemudian melihat berkala, tetapi sekiranya daging haiwan jalalah tidak mengubah rasa, warna dan bau seperti najis, maka hukum memakannya adalah harus. Seperti sekalipun haiwan jalalah tidak makan kecuali najis sahaja, maknanya hukumnya harus. Begitu juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya haiwan jalalah yang berbau itu dikurung, dikuarantinkan terlebih dahulu, diberi makanan yang bersih, yang suci, sehingga hilang bau dan atau kesan dari kesan najis daripada ayam, binatang haiwan tersebut, kemudian disembelih, maka tidak makruh memakan daging haiwan jalalah tadi. Haiwan jalalah ni haiwan yang memakan kotoran najis.
Walau bagaimanapun muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kadar had makanan yang diberi, ini saya rujuk isteri saya tadi, kepada haiwan jalalah dalam tempoh masa ianya dikurung, di kuarantin, untuk menghilangkan hukum makruh tersebut tidaklah ditentukan kadar. Dia tak ada kadar dan tempohnya. Seperti ada kebanyakan ulama mengatakan ada kurang-kurangnya 3 hari atau lebih. Dan ia adalah tertakluk kepada adat kebiasaan yang dijangka bauan kesan najis tersebut hilang. Kalau kata 3 hari dah hilang atau 2 hari dah hilang, maknanya dia nak menghilangkan, nak menghapuskan hukum makruh tadi, nak menjadikan kepada harus di kuarantin dahulu. Tak ada masalah. Yang kedua, muslimin muslimat dan rahmati Allah, memberi makanan haiwan yang boleh dimakan dengan makanan najis. Hukum memberikan makanan haiwan yang boleh dimakan dengan najis, hukumnya adalah makruh. Saya ulang sekali lagi. Maknanya haiwan yang boleh dimakan dengan makanan najis, hukum memberi makanan haiwan yang boleh dimakan dengan najis, hukumnya adalah makruh. Dia ada haram. Jadi janganlah risau dia duduk dengan babi ke, duduk dengan anjing, dia ada masalah. Yang penting kita cerdik hukum, cerdik fiqh. Yang ketiga, muslimin muslimat ini rahmati Allah sekalian, menjual. Ini orang yang penjual, menjual haiwan jalalah, haiwan yang suka makan najis. Duduk sekandangan babi ke, duduk sekandangan dengan anjing ke, duduk sekandangan rimau ke apa ke, dia menjual. Hukum menjual haiwan jalalah yang sudah mati setelah disembelih mengikut hukum syarak, sebelum dikurung, sebelum dikuarantin, untuk diberikan makanan suci agar hilang kesan najis padanya, hukumnya adalah makruh. Mana tadi hukum menjual haiwan jalalah yang sudah mati setelah disembelih, setelah disembelih sebelum dikurung, maknanya dia tak dikurung dan disembelih dan dijual ayam tersebut, hukumnya makruh. Tetapi sekiranya dia kuarantin dahulu 2 hari 3 hari sehingga hilang bau rasa dan daging itu bau dan rasa daging tersebut, kemudian disembelih mengikut hukum syarak, dia menghilangkan hukum makruh tadi, dia taraf, dia naik kepada hukum harus. Jadi masalah. Kemudian kesimpulannya, muslimin muslimat, bagus juga soalan ni tadi, sebab kadang majlis fatwa kebangsaan ni mereka terpaksa mengeluarkan istimbat hukum, supaya langkah atau dipanggil langkah untuk menjaga masahalatan umat Islam di segi pemakanan halal haramnya. Dan langkah ini dinamakan sebagai sad az-zara'i, iaitu untuk mencegah sikap bermudah-mudahan, sikap berlewa-lewa. Sikap siapa berlewa-lewa ni? Bukan umat Islam, tetapi kepada sebahagian peternak yang tidak mengambil cakna akan soal halal haram dari sudut pemakanan. Ianya juga bagi menjaga sensitiviti umat Islam sebagai masyarakat majoriti di Malaysia. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian yang dirahmati Allah, dan ianya juga melibatkan 2 isu yang berbeza, iaitu babi yang diketahui berbau busuk yang melampau. Kalau qariah saya ni tahulah bau babi ni macam mana, kuat baunya. Dan juga daging babi yang tidak disembelih menurut syarak, yang tidak demikian sifatnya. Mana ada babi sembelih hukum syarak kan? Itu bukan sifatnya. Dan ini kesimpulannya, muslimin muslimat. Maaf, sebelum itu pernah saya nak bawakan sedikit kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, Abu Talabah radhiyallahu anhu. Satu ketika dia pernah tanya kepada Nabi SAW bekas makanan, bekas makanan orang kafir yang
dimakan dalam makanan bekas makanan itu babi, makanan babi. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, Nabi bersabda, faghsiluha wa kulu fiha, maka kamu sucikan, bersihkan bekas makanan tadi, wa kulu fiha, dan makanlah dengannya. Tak ada masalah tuan-tuan. Dia ada masalah. Jadi janganlah kita tengok oh ni botol arak ni penadah, kita buang. Padahal botol arak tu boleh digunakan untuk kita isi air. Kita basuh, tak perlu nak samak. Basuh, bersih, hilang bau rasa, kita boleh isi air walaupun botol tu tulis tulisan arak. Ini kalau kita nak faham supaya kita tiada ragu, was-was dalam ibadat. Jadi kesimpulannya, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, saya lebih suka berpandangan hukum mengikut pandangan para ulama, memberi makan kepada ayam. Contohnya pernah satu ketika kadang peternak ayam ni mereka nak menyenggerakan instant growth, maknanya pertumbuhan yang cepat melalui memberi protein kepada haiwan-haiwan, khususnya ayam. Satu ketika dulu 44 hari, sekarang 20 hari dah gemuk ayam. Dia bagi satu pemakanan panggil apa, meat bone protein, meat bone meal saya protein. Dan pernah juga jadi isu yang tak diketahui status kehalalannya, tetapi di sini ulama kita memberikan hukumnya adalah harus, tapi makruh menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Ulama-ulama kata makruh, tetapi dari segi mazhab kita makruh menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Makruh ni tuan-puan macam makan ikan masin, makan ikan busuk. Orang Kelantan panggil ikan apa yang? Ikan apa mah? Ikan budu apa? Ikan busuk. Ikan beguk. Ikan bekok. Ikan bekok. Orang Kelantan dia tahu benar lah ikan bekok. Ikan bekok. Kalau di Kelantan, di sini ikan masin, ikan talang, ikan masin. Ikan masin ni yang dah dimakan, dijemur, dikeringkan dahulu, makruh juga hukumnya. Sambal belacan, belacan, itu semuanya adalah makruh. Tapi bukan makruh yang diharamkan ataupun datangnya dosa. Kena huraikan, makruh ni ada dua, tanzih dan juga tahrim. Dia lebih kepada makruh tanzih, ini makruh yang tidak mendatangkan dosa, yang berbanding berbeza dengan makruh tahrim. Kita buat mendapat dosa juga makruh. Jadi jangan risaulah untuk makan, walaupun kita tahu cuma gamak tak gamak sahaja, muslimin muslimat yang rahmat Allah sekalian, kita nak makan. Tetapi kalau di Malaysia, saya tanya juga isteri saya, kalau kita dapat tahu ada penternak yang mencampurkan, ini segi undang-undang negara, undang-undang yang Islam juga, dicampurkan sebab kita nak memastikan kualiti halal. Bukan kita nak memastikan halal saja, tetapi kualiti halal. Wa qulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, makanlah kamu halal dan lagi baik. Ini tanggungjawab JAKIM, tanggungjawab halal, jabatan daripada JAKIM, dan satu jabatan yang dibina portfolionya agar memudahkan masalahatan dari segi pemakanan dan minuman umat Islam di Malaysia. Jadi mereka ni akan memastikan jika ada penternak yang menyamaratakan tempat ternakan haiwan ayam, lembu dengan khinzir atau anjing, mereka akan menarik, atau kalau mereka baru nak mohon proses halal, status halal, mereka tidak akan dapat, sehinggalah mereka mengikut kehendak yang telah ditetapkan oleh Jabatan Hak Halal JAKIM itu sendiri. Tapi kalau mereka tu ada halal, mereka akan ditarik. Halal itu diberi tempoh 2 bulan begitu, premis tersebut disil sehingga mereka mengikut semula spesifikasi yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Jadi janganlah kita risau, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah,
berbalik kepada isu tadi, saya rasa insyaAllah selesai. InsyaAllah kita hilang dah dengan pencerahan itu tadi. Tapi kalau rasa was-was juga, bolehlah kita tahu. Kadang kita tengok ayam kita ni makan bangkai aja, tak makan benda lain. Bagi dedak, tak makan. Bagi jagung, tak makan. Dia nak makan bangkai aja. Dia panggil ini haiwan jalalah. Kalau kita rasa tak lalu nak makan, kalau kita sembelih juga hukumnya makruh. Tapi kalau kita nak hilangkan makruh tadi, kita kuarantin, beli satu sangkar khas, bagi dia jagung, bagi dia apa semua selama 3 hari 4 hari, walaupun tak makan, tengok dia kurus, barulah kita sembelih. Hilang 3 perkara iklah tadi, iaitu rasa bau dan warna, barulah kita makan. Jadi kalau nak makan juga tak masalah, dia cuma 2 saja, sama ada makruh ataupun harus. Tetapi dia boleh jadi haram sekiranya dikenal pasti haiwan jalalah tu tadi, kalau dimakan memang mudarat. Kita tengok warnanya kuning, dah 3 hari pun tadi kita dah kuarantin, kita ingat nak hilangkan kaedah hukum makruh tadi, kita nak jadikan dia harus. Tetapi kita lihat dia tetap juga kuning, baunya tetap busuk, maka itu boleh jatuh haram. Itu peringkat yang akhir. Takut mudarat, takut kita makan ayam tu jadi ada virus dan sebagainya. Jadi yang itu tak perlu. Mana tadi kalau kita melihat, biasanya kalau sampai peringkat kuarantin tu, muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kalau cukup 3 hari atau 5 hari, kebiasaannya ayam itu dah berubah. Maknanya baunya dah tak busuk, warnanya dah berubah, dia dah suci, kita dah beri makanan bersih, baru kita sembelih. Tapi kalau tidak mendatangkan sebarang perubahan, maka ada pilihan lain lagi. Boleh makan daging, boleh makan ikan. Janganlah sibuk nak makan ayam. Jadi sekian saja, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi sekejap, saya nak ada dalam mazhab kita Syafi'i, tempoh kuarantin, saya dah sebut tadi, tempoh kuarantin. Kalau tanya, ada yang tanya tempoh kuarantin yang diamalkan, perlulah menepati fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, iaitu 7 hari. Fatwa Imam Syafi'i ini dalam syarah Mu'azzab. Kalau tadi nak kuarantin tadi, tempoh 5 hari kuarantin yang diamalkan juga hampir menepati fatwa yang dikeluarkan Imam Syafi'i, iaitu 7 hari. 3 hari ke atas pun gitu. Fatwa Imam Syafi'i 7 hari, di mana secara adatnya ayam tersebut akan bersih. Ayam haiwan jalalah ni tadi, yang duduk dengan kandang babi ke, duduk dengan kandang apa pun, makan najis ke apa, dia panggil haiwan jalalah. Daripada sebarang kesan najis pada dagingnya, sama ada dari sudut bau dan rasa. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan kebaikan dalam beragama. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.